Dah 4 kali pergi bilik air, puan. 4 kali pergi bilik air. Buang air kecil, buang air besar. Baru dapat giliran hari ini. Yang berbahagia, pengurusi tetap lagi dikasihi Datuk Sharifah Aminah binti Said Muhammad. Yang berbahagia, Timbalan Pengurusi Tetap Datuk Dr. Aziza binti Johor. Yang berhormat lagi dikasihi Ketua Wanita UMNO Malaysia Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Yang berbahagia lagi dikasihi Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia Datuk Noliza binti Abdul Rahim. Yang berhormat Datuk Setiausaha Datuk Bendahari Datuk Ketua Penerangan Barisan Exco serta para perwakilan pemerhati bahagian serta para media di seluruh negara. Wakil Ahli Majlis Tertinggi Malaysia yang terdiri daripada yang kita kasihi, I'm proud of you Datuk Seri Azalina Osman Said. Yang berhormat Datuk Seri Samsul Anwar Nasara. Yang mulia lagi berhormat Datuk Seri Muhammad Syarkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatani min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini suara tak sedap sikit. Hari ini suara macam rock pula. Kalau nak dengar, boleh saya teruskan. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, kerana atas kurnianya kita dapat menjayakan Perhimpunan Agung Wanita UMNO Malaysia bagi tahun 2022. Selawat dan salam ke atas Rasulullah, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat yang mulia serta seluruh ahli keluarga baginda sekaliannya. Kita pantun pula. Di waktu petang mengail ikan, bawa bekalan buah durian. Selamat datang saya ucapkan kepada perwakilan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada hari yang berbahagia ini, saya Hajiah Zaliha Bujang, Ketua Wanita UMNO Bahagian Jasin, mewakili negeri Melaka. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Pengerusi Perhubungan Negeri Melaka, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Muhammad Yusof. Yang keduanya kepada Yang Amat Berhormat lagi kita kasihi Datuk Seri Utama Dr. Sulaiman bin Muhammad Ali, Ketua Menteri Negeri Melaka. Dan yang ketiga tentulah bos saya, Ketua Wanita UMNO Negeri Melaka yang kita kasihi, yang berbahagia Datuk Wira Latifah Omar. Yang keempatnya kepada yang tidak dapat saya sebutkan namanya, namun tidak sedikit pun hilang hormat saya kepada kekanda dan adinda-adinda semuanya. Di atas kepercayaan dan amanah ini semuanya telah diberikan kepada saya bagi saya membawakan
usul agama dan sosial pada persidangan Wanita UMNO Malaysia pada petang ini. Salam Melaka Maju. Rakyat bahagia, Melaka menggamit dunia. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan tahniah lagi syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Parti yang kita sayangi, yang telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim di bawah pentadbiran Kerajaan Malaysia, iaitu Kerajaan Perpaduan. Kami sentiasa mendoakan semoga kedua-dua Yang Amat Berhormat PM dan Timbalan PM dapat memikul, dapat melaksanakan tanggungjawab yang baru ini dengan baik dan sempurna bagi melestirasikan kepimpinan yang mantap untuk keselamatan, kesejahteraan dan keseleksaan hidup rakyat dan negara berdasarkan Kerajaan Perpaduan Rabbul Alamin. Tidak ketinggalan juga saya mengucapkan tahniah dan sebesar-besar syabas kepada Timbalan Presiden Parti, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan yang telah dilantik sebagai kejawatan Menteri Pertahanan. Semoga yang amat berhormat dikasihi Allah, dilindungi, mendapat rahmatnya sentiasa. Amin ya Rabbal Alamin. Yang bahagia lagi dikasihi Datuk Pengurusi Tetap, Datuk Seri Ketua Wanita, Datuk Datin, para perwakilan dan pemerhati yang dikasihi sekalian. Pada petang ni saya akan membawa usul agama dan sosial perwakilan Wanita UMNO 2022 yang mencadangkan kekuatan dan peranan wanita untuk membina semula semangat bangsa dan negara. Alhamdulillah, di Malaysia, Parti UMNO tidak langsung menyekat penglibatan kaum wanita ni yang mempunyai keterampilan yang tinggi untuk terlibat dalam memegang jawatan penting dalam bidang kepimpinan parti. Ternyata kepimpinan wanita dalam Islam sebenarnya sentiasa diperlukan pada setiap masa dan tempat. Bagi memenuhi tuntutan syarat, skop dan peranan, pergerakan Wanita UMNO jelas merangkumi semua bidang yang menjadi keperluan hidup manusia, iaitu ilmu pengetahuan, ekonomi, pelajaran, kemasyarakatan dan lain-lain lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, adakah kamu menyangka bahawa kamu dengan mudah akan dimasukkan kamu ke syurga, padahal kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah antara kamu yang berjuang dan sabar? Surah Ali Imran ayat 142. Semua kegiatan Wanita UMNO perlu berlandaskan pada hukum syarak. Kita tidak boleh lari, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang kepada Yang Berhormat para perwakilan yang dikasihi sekalian. Kita mengalu-alukan Naib Presiden kita, Datuk Seri Ismail Sabri dan rombongan.
Selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri Alim. Saya mendoakan dan kami semua mendoakan keselamatan Yang Berhormat serta mendapat kasih sayang Allah selalu hendaknya. Pembahagian tugas menurut Islam antara laki-laki dan wanita adalah berdasarkan kepada persediaan atau fitrah kedudukan wanita menurut Islam supaya terjamin kemuliaannya, kehormatannya, peribadinya dan sifat-sifatnya, insya-Allah. Dari segi balasan daripada Allah SWT antara lelaki dan wanita, pemberian ganjaran adalah sama di akhirat kelak, walaupun bebanan kerja berlebihan ataupun berlainan. Kemudian seorang pemimpin antara lelaki atau wanita mestilah mempunyai kepribadian yang tersendiri daripada orang-orang yang dipimpin olehnya. Kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan contoh kepada manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu cabaran kepada kita wanita UMNO khususnya. Kita kena perhatikan dan perhalusi tentang akhlak kita perempuan. Kita mengharapkan peribadi kita menjadi contoh untuk kita merapatkan diri kita dan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin perlu bersedia dengan setiap cabaran dan revolusi. Ibarat kata pepatah Melayu, kalau takut dilambung ombak perempuan, tak payahlah kita berumah di tepi pantai. Betul tak? Betul. Sebagai yang telah diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, tanpa pengasuhan seorang perempuan, sesuatu bangsa pasti akan mati. Seperti pula ungkapan Profesor Dr. Hamka, pengasuhannya, cara pembawaan hidup menjadi tauladan dan pengamatan si anak dalam kepimpinan rumah tangga yang kadang-kala terpaksa diambil alih dari tangan laki-laki perempuan. Tambahnya lagi, maka kalau kedapatan perempuan yang memimpin sedangkan laki-lakinya hanya duduk-duduk saja, menganggur, mengadu balam, mendengar burung terkukur, melaga ayam saja, alamat bahawa laki-laki itu tak beres perempuan, tak beres. Di atas bahunya lah tergantung harap untuk mempersiap dan menitipkan keyakinan dan budi pada siasat anak serta mencorakkan pandangan hidup masyarakat dan membangunkan strukturnya. Dah bunyi locengnya, Datuk. Kebanyakan ulama membenarkan penglibatan wanita di dalam bidang kepimpinan ini, tuan-tuan, berdasarkan beberapa firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah yang bermaksud dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kejahatan. Justeru itu wanita UMNO harus bangkit, memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan dan mesti berani menghadapi cabaran sama ada di dalam keluarga dan di dalam bidang politik. Ini adalah kerana wanita adalah penyebab kemajuan dalam sebuah bangsa dan negara. Dalam masa yang sama, kepentingan
pemekasan wanita akan terus menjadi satu agenda penting negara. Berakit-rakit ke Pulau Manukan, habis berakit menggali sumur. Agama dan sosial wanita usulkan agar negara menjadi makmur. Oleh yang demikian, untuk menjaga hak-hak wanita, maka wanita UMNO Negeri Melaka pada hari ini mencadangkan beberapa usul dan saranan yang digariskan seperti berikut. Yang pertama, wanita mencadangkan agar Ketua Jabatan Datuk Seri dan pengurusan tertinggi semua organisasi diwajibkan untuk membenarkan wanita yang kematian suami untuk bekerja dari rumah dalam tempoh bersesuaian bagi membolehkan urusan keluarga serta peninggalan suami diselesaikan. Yang kedua, penguatkuasaan rang undang-undang anti gangguan seksual dan menggubal undang-undang perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga atau mangsa rogol dalam isu berkaitan pemberhentian dan eksploitasi dalam dunia pekerjaan agar golongan ini mendapat menjalani kehidupan seperti orang-orang yang lain. Yang ketiga, memantapkan lagi peranan institusi hakam di bawah Mahkamah Syariah bagi membantu wanita yang sebelum ini di dalam menghadapi proses penceraian yang terlalu lama, terlalu panjang perempuan. Kesian dia jadi janda perempuan. Kesian kita wanita. Inisiatif yang keempat memperkasakan wanita juga adalah melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan memperkenalkan Akta Pembiayaan Keuangan yang mana pihak bank boleh membekukan akaun suami atas arahan Mahkamah Syariah. Menerusi akta ini nanti, pihak bank dibenarkan membuat bayaran daripada akaun suami yang Wakil Melaka, dibekukan. masa dah cukup ya. Baik, Datuk mesti tetap. Maka wanita adalah pemerhati, permata di dalam rumahnya. Minta sikit lagi, Datuk. Sepanjang kempen pilihan raya, saya percaya bahawa kita semua melihat setiap wanita telah menjalankan amanah dengan bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan buat parti yang dicintai. Terima kasih wanita. Akhirnya sebagai penutup bicara, kami ahli-ahli wanita UMNO bahagian yakin dan percaya sejujurnya bahawa kami bangga kami menjadi ahli UMNO. UMNO tetap di hati dulu, kini dan selamanya. Maka dengan demikian, demi keharmonian dan pengukuhan kestabilan dalam parti, dikala parti kita sedang diuji, maka wanita UMNO mencadangkan tidak ada pertandingan bagi jawatan presiden dan timbalan presiden, serta jawatan ketua wanita dan naib ketua wanita di dalam pemilihan parti yang akan diadakan tidak lama lagi. Kami sangat berharap agar harapan tidak tinggal harapan. Janji mesti ditepati. Hujan turun badan pun basah, patah galah haruan perahu. Hajat hati tak nak berpisah. Kuasa Allah siapa yang tahu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datangnya dari kesilapan dan kelemahan Zaleha binti Bujang. Wanita UMNO menyokong usul. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.